Selamat sejahtera kepada semua. Saya ucapkan seperti semalam saya telah membuat video. Pada hari ini saya juga nak buat video bertentang kepada negeri Sabah. Okey. Tentang negeri Sabah, okey. Negeri Sabah menjadi satu negeri yang kita kena tengok dalam masa ini. Kenapa? Nombor satu, apabila bekas Ketua Menteri Sabah dibebaskan, Datuk Seri Musa Aman dibebaskan, kita mesti tengok di situ. Di situ kita mesti tengok apa berlaku. Okey? Dan kita mesti tengok para pembangkang di Sabah mempunyai berapa kerusi. Sekarang mereka mempunyai 20 kerusi dengan 3 katak yang melompat kepada pembangkang kerana mereka menyokong pengkhianat nasional ini. So, saya nak cakap kepada mereka, 3 orang ni tak ada pendirian. Nombor 1, kamu tak ada pendirian. Nombor 2, kamu telah masuk dan kamu telah dikategorikan sebagai pengkhianat. 3 orang adun yang keluar daripada Pakatan Harapan Warisan dan masuk kepada pengkhianat nasional ini dilabel dan dikategorikan sebagai pengkhianat. Kenapa kamu nak keluar? Nama nak kena pengkhianat. Lepas tu orang maki, orang caci, kau tak faham, kau tak dengar. Kau tak malu pun, saya tahu kau tak malu. Orang macam ni semua tak malu. Kan? Macam ni semua tak malu. Dia ingatkan diri sendiri. Macam Azmin lah, dia ingatkan diri sendiri. Dulu dia kata, sebelum 1998, sebelum Datuk Seri Anwar masuk dalam penjara, saya masuk dulu. Ini menunjukkan bahawa dia nak meninggikan diri dia dan nak merendahkan diri orang lain. Kamu tak tahu Azmin Ali, kamu telah dilabelkan sebagai pengkhianat. Kamu boleh kata, aku tak mengkhianati. Kau telah mengkhianat mandat rakyat. Mereka undi kamu sebab kamu berada di Pakatan Harapan. Sebab itu mereka undi kamu dan kamu menang. Kalau kau cakap macam ni, kau duduk di pembangkang, kau ingat engkau akan menang ke? Kau ingat engkau akan menang? Engkau akan kalah. Tetapi kerana hati kamu sangat keras, dan kamu tak peduli, kamu peduli bahawa kamu kena dapat pangkat, kamu kena dapat duit. Sebab itu kamu cakap macam tu dan kamu telah membuat benda yang tak baik, iaitu mengkhianati mandat rakyat. Dan aku nak cakap Datuk Seri Azmin Ali tidak akan berada di Perikatan Nasional lagi. Sebelum GE15 dia akan keluar. Dan dia akan mendirikan satu parti yang baru, yang mana semua orang yang keluar daripada PKR akan masuk parti itu. Parti itu macam akan jadi macam PAS, Amanah keluar daripada PAS, DAP keluar daripada PAP, macam itu. PKN keluar daripada PKR. Tetapi bukan masa itu dia keluar, dia duduk sini, duduk sana, macam katak, lompat sini, lompat sana, dapat dia punya rumah besar macam tu, PKN. Dengan katal tong sampah kau ambil. Siapa? Suraida, Ali Biju, Santara, Rashid Hasnon, semua orang yang menjilat bontot engkau dan engkau suka, mereka akan ikut engkau keluar daripada Perikatan Nasional, ikut engkau dan masuk PKN. Saya tak faham kenapa kau boleh buat macam ni. Kau kata kamu dibogilkan
kamu dicaci, kamu dimaki, kamu ditendang, kamu dipukul sebab atas nama keadilan. Sekarang, adakah ini keadilan? Ataupun adakah ini pengkhianatan? Ini adalah pengkhianatan, bukan keadilan. Datuk Seri Azmin Ali, please remember that this is not justice. This is treachery. Traitor. You are a traitor. Kau boleh kata kepala bapa engkau. Engkau boleh kata kepada dia, kau tak faham. Kau tak faham. Tapi hari ni saya tak nak cakap dah. Saya pergi kepada Sabah. Okay? Azmin Ali dah semalam saya buat. Sekarang saya pergi ke Sabah. Apa masalah di Sabah? Okay? Sejak Musa Aman keluar, happy lah Bung Mokhtar. Sudah happy. Ahli Parlimen Kina Batangan, oh happy. Oh, pada hari Selasa minggu depan, Sabah akan tukar kerajaan kepada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan Warisan akan jatuh. Bla 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 bla, dia cakap. Hari ni, hari Isnin, 3 adun telah keluar daripada Pakatan Harapan, iaitu daripada parti APKO, dan menjadi bebas di Perikatan Nasional. Faham kenapa? Mungkin mereka dibagi duit, mungkin mereka dibagi harta, dia tak tahu. Tapi kita tahu satu benda, iaitu Bong Mokhtar adalah di belakang benda ini untuk negeri Sabah. Setelah apa yang dia kata, saya adalah orang yang mereka strategi. Dia sendiri kata. Saya adalah orang yang mereka strategi. Dia sendiri yang kata. Oh, bukan dia, Musa Aman. Tak. Bong Mokhtar. Bong Mokhtar is the one. Okay. Kita tengok negeri Sabah. Kerajaan negeri Sabah, kalau kita tengok nombor dia orang besar. Okay. Tetapi kita tidak akan tahu apa yang akan berlaku esok. Ada 2 benda. Yang pertama, apa Bong Mokhtar kata, mungkin kerajaan negeri Sabah daripada tangan Pakatan Harapan dan Warisan dan APKO akan jatuh kepada Perikatan Nasional yang terdiri daripada UMNO, Bersatu, PBS, STAR dan ahli-ahli bebas. Okay. So, kita tahu kalau Sabah jatuh kepada pembangkang, okay, kita tahu di mana Musa Aman tidak akan menjadi menteri besar sebab dia tak ada kerusi. Nombor pertama, faktor kenapa dia tak ada kerusi. Dia dah kalah di kerusi parlimen dia. Dia kerusi adun dia pun dia tak ada, kalah. Oh, lagi satu benda, mungkin dia akan dilantik menjadi direct MP ataupun direct adun yang Sabah adalah direct adun. Mungkin dia akan lantik macam tu dan dia akan jadi ketua menteri. Dia tidak tahu, okey. Sebab kes dia dah tak ada. Dia dah free, dia boleh jadi apa-apa pun. Dia boleh kalau dia ada MP ahli parlimen, dia boleh jadi GLC. Dia boleh jadi apa tu. Tapi kita tidak tahu Muhyiddin akan tak ada tak. Itu je. Tapi hati saya Muhyiddin orang tepi jalan pun diambil, dia letak. Apa tak ini orang ni. So, go back to what I said. Tomorrow 2 things will happen. 2 benda akan terjadi. Okay. Pertama, yang apa Bong Mokhtar kata, okay, kemungkinan kerajaan akan jatuh. Dia tak kata mungkin pun. Dia kata kerajaan negeri Sabah sekarang minit ini
jam ini diperintah oleh warisan Pakatan Harapan APCO akan jatuh esok. Dan Perikatan Nasional akan mengambil alih Sabah. Tapi dia tak kata siapa yang akan menjadi ketua menteri kalau Perikatan Nasional mengambil alih Sabah. Tapi sebagai satu politik analisis politik, kita dah tahu bahawa Musa Aman akan menjadi ketua menteri. It's clear. Kalau Sabah jatuh daripada tangan warisan APCO dan PH. That is clear. Okay, so kita go back. Di mana esok kita akan tengok adakah rancangan Bong Mokhtar ternyata ataupun rancangan Bong Mokhtar mampus di tangan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa. Tuhan akan berlawan demi orang yang adil dan baik. Saya percaya Tuhan akan berlawan untuk mereka yang berada di warisan APCO dan Pakatan Harapan. Saya percaya. Kita tengok itu esok. Yang kedua, kita pergi kepada pembangkang, iaitu di federal level, bukan di state level. Di federal level Putrajaya. Kita pergi kepada pembangkang di mana esok Pakatan Harapan Plus akan mengadakan apa? Pakatan Harapan Plus akan mengadakan suatu press conference. Satu press conference yang akan dihadiri oleh Pakatan Harapan sendiri yang terdiri daripada PKR, DAP, Amanah, Warisan, geng Tun Dr. Mahathir, APCO dan ahli-ahli parlimen yang lain. Okay? Saya kata ahli-ahli parlimen yang lain sebab saya tidak tahu siapa yang akan masuk pada esok hari. Mungkin ahli-ahli parlimen yang berada di parlimen, berada di kerajaan, mungkin mereka akan masuk esok kepada pembangkang. Kita tidak tahu. Okay. So apa yang berlaku, kita kena tengok Pakatan Harapan Plus sebab mereka akan mencadangkan dan mereka akan kata siapakah calon Perdana Menteri mereka kalau Pakatan Harapan Plus berjaya menumbangkan Perikatan Nasional dan menjadi kerajaan Malaysia sekali lagi. So, siapa akan menjadi Perdana Menteri kalau Pakatan Plus menjadi kerajaan sekali lagi? Esok dua benda ni akan ternyata. So, kita akan tengok satu benda di Kota Kinabalu, adakah pertukaran kerajaan. Lagi satu benda di Petaling Jaya, adakah Pakatan Harapan Plus bersedia dengan strategik mereka dan dengan Perdana Menteri, bakal Perdana Menteri mereka dengan penuh ikhtiar. Tak nak kata kepada mereka, esok adalah hari yang penting kita tengok. Kita mesti tengok hari yang penting untuk kita tengok. Ya, that's why I say. Sebab itu saya kata Pakatan Harapan Plus, okay, mereka kata bahawa ada setengah orang yang nak Tun Dr. Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri lagi sekali. Ada setengah orang yang nak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Ada setengah yang nak orang lain sebagai calon Perdana Menteri. Kita tidak tahu. Untuk saya, sesiapa pun di Pakatan Harapan Plus boleh menjadi Perdana Menteri kalau mereka ikhlas, jujur dan bekerja untuk negara sahaja. Ikhlas, jujur dan bekerja untuk negara. Tun Dr. Mahathir boleh jadi, Anwar boleh jadi, Wan Aziza, why not? Beliau boleh jadi. Saifuddin Nasution, beliau boleh jadi. Nurul Izzah, Fahmi Fadzil, Mat Sabu, Salahuddin Ayub. Semua orang yang top ini boleh menjadi Perdana Menteri.
tak ada masalah. Tapi kita akan fokus. Itu adalah daripada saya tengoklah, macam mana saya tengoklah. Itu my opinion, cara saya lah. Tapi kita fokus esok pada Pakatan Harapan Plus. Mereka menamakan siapa sebagai calon Perdana Menteri mereka. Adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad, ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun calon lain. Okay, kita akan tengok esok. Dan God willing, kalau Tuhan membagi saya masa pada hari esok, saya akan membuat video setelah Pakatan Harapan Plus mengumumkan calon Perdana Menteri mereka. Selepas tu saya akan membuat video untuk membincangkan tentang calon yang mereka mengambil. Okay? Dan juga negeri Sabah kita kena tengok esok. Okay? Dan saya yakin bahawa negeri Sabah tidak akan tukar pada hari esok. Bahawa mereka yang berada di pakatan sekarang, dan juga dengan warisan Aku Kukuh, dengan jawapan diorang, bahawa mereka tidak akan lompat. Okay? So, sekian, terima kasih sahaja. Saya berhenti di sini. Thank you.